Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa kabar anda semua? Kembali lagi bersama saya Nazar bin Abdullah. Dalam perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda cara kita membuat bonsai daripada pokok bunga kertas. Oke, sebelum itu pastikan anda mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Oke, jangan di skip. Nanti anda tertinggal langkah-langkah yang perlu anda lakukan. Baiklah. Oke, kita teruskan. Oke, untuk perkongsian pada kali ini adalah bagian pertama ya. Oke, jadi untuk membuat bonsai di pokok bunga kertas, kita perlu sediakan bahagian daripada pokok bunga kertas. Oke, jadi untuk bahagian kali ini kita sediakan ranting atau pundahan daripada pokok bunga kertas yang sudah semestinya sehat seperti ini. Oke, yang sudah berbunga juga, nampak? Oke, kita sediakan ranting atau pundahan daripada pokok bunga kertas. Okey, untuk perkongsian kita bersama juga ya teman-teman. Pokok bunga kertas ini merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bonsai. Jadi pokok bunga kertas ini kita boleh membuat bonsai dengan menggunakan ataupun kita boleh menggunakan beberapa bahagian daripada pokok bunga kertas. Contohnya seperti dahan ataupun ranting seperti ini, kita boleh menggunakan batang ya. Kita juga boleh menggunakan akar. Okey. Itu antara bahagian-bahagian yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh menggunakan pucuk. Itu adalah beberapa bahagian yang kita boleh gunakan daripada pokok bunga kertas untuk kita membuat bonsai. Okey. Untuk perkongsian pada kali ini kita gunakan bahagian ranting. Ini ranting teman, ini ada ranting daripada pokok bunga kertas. Okey. Apa yang kita perlu lakukan kepada ranting inilah kita akan potong ranting ini tidak terlalu panjang. Okey, lebih kurang sejengkal seperti itu. Okey, cukup, tidak perlu terlalu panjang. Jadi kita potong sejengkal. Okey, sebelum itu teman-teman ya, tipsnya ialah apabila anda ingin mengambil ranting dari pokok bunga kertas ini teman-teman untuk anda jadikan bahan untuk dijadikan bahan bonsai, pastikan anda mengambil ranting yang cukup sehat, yang sudah tua seperti ini ya, agak tua dan sekiranya bolehnya yang sudah berbunga. Ini seperti ini, sudah mengeluarkan bunga, nampak? Sudah mengeluarkan bunga. Okey. Itu adalah bertujuan untuk mempercepatkan ranting pokok bunga kertas ini yang anda semai nanti akan cepat mengeluarkan bunga. Itu adalah tipsnya. Manakala untuk menjadikan sebuah bonsai, anda boleh saja mengambil ranting ataupun pokok bunga kertas yang masih belum berbunga. Yang penting ia dalam keadaan subur, sehat. Okey. Jika boleh untuk mendapatkan bunga yang cantik teman-teman, ambillah ranting ataupun dahan ataupun batang daripada pokok yang memiliki bunga yang cantik. Okey. Itu adalah tipsnya. Okey, kita potong lebih kurang sejengkal tadi ya. Okey, kita potong. Tak perlu potong terlalu panjang. Kita potong, okey. Okey, kita potong itu. Okey. Okey, apabila kita sudah selesai memotong teman-teman ya, langkah selanjutnya kita perlu lakukan di sini ialah kita potong dulu. Okey. Ranting-ranting muda ataupun pucuk-pucuk muda yang terdapat pada dahan pokok ini kita buang dulu. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan tekanan kepada ranting yang kita akan tersemai nanti. Dan kita juga boleh membuang duri kerana pokok bunga kertas ini teman memang memiliki duri yang tajam yang tampak. Itu adalah duri. Ini adalah untuk keselamatan dan tujuan keselamatan, dan insyaAllah di akan masa datangnya pokok bunga kertas kita tidak akan memiliki duri sekiranya kita selalu memotong durinya. Okey, jadi kita lakukan pemotongan duri, kita buang bismillah. Okey. Ingat teman, lakukan setiap perbuatan anda mulakan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, mudah-mudahan Allah memberi berkat dan keberkatan dalam segala usaha kita. Okey, kita potong duri, kita potong daun juga. Okey. Salah satu fungsi kita memotong duri dan daun seperti ini teman-teman ya, ini adalah untuk membantu mempercepatkan keluarnya tunas-tunas baru nanti, kerana di bahagian ini nanti ya akan keluar tunas-tunas baru pada pokok bunga kertas kita, bahagian daun-daun yang kita potong tadi. Okey, di situ adalah tempat keluarnya mata tunas baru nanti. Okey, langkah seterusnya ialah teman-teman, apa yang kita perlu lakukan pada ranting ini ialah kita akan lakukan kupasan kulit. Kita akan kupas kulit bahagian pangkal bawah, bukan atas ya, bahagian pangkal bawah. Tujuannya ialah teman-teman untuk memudahkan akar tumbuh baru di sini nanti. Okey, kita memberi ruang kepada akar tumbuh baru. Caranya sangat mudah. Kita sediakan sebuah pisau, pastikan pisau itu dalam keadaan bersih ya. Jadi kita kupas bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kita kupas seperti itu. Okey. Biar nampak lapisan yang berwarna hijau ke dalam tu.
kupas. Okey, kita kupas. Okey. Okey, nampak? Macam ni kan? Macam tu. Nampak kan? Okey, kita kupas kulit seperti itu. Okey. Langkah seterusnya adalah teman-teman untuk membantu mempercepatkan lagi pertumbuhan akar pada ranting bunga kertas ini nanti. Apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita sediakan perangsang akar, sama ada anda menggunakan perangsang akar semula jadi ataupun anda boleh menggunakan serbuk perangsang akar. Di mana untuk perkongsian pada kali ini saya akan menggunakan serbuk perangsang akar. Di mana serbuk perangsang akar ini teman-teman kita boleh beli di kedai-kedai menjual barang-barang pertanian. Ini dia. Rooting power. Okey. Ini adalah serba berjadi untuk membantu mempercepatkan proses tumbuh akar pada ranting bunga kertas yang kita akan semai nanti. Okey, caranya mudah. Pertama sekali tuan-tuan ya, apabila kita sudah melakukan kupasan kulit seperti itu, kita ambil air hujan. Sebaik-baiknya air hujan ataupun mineral water. Okey, jangan menggunakan air pipe ya. Kerana di dalam air pipe terdapat campuran klorine yang tidak bersesuai untuk kita lakukan proses penyemaian pertama seperti ini. Okey, kita langkah caranya ialah kita ambil ranting tadi, kita masukkan ke dalam air. Okey, masukkan macam tu. Okey, pastikan bahagian yang kita kupas tadi kita celup dalam betul-betul kena air. Okey, kita biarkan sekejap. Okey, kita biarkan sekejap. Kita biarkan sekejap. Okey. Okey, langkah seterusnya teman-teman apa kita perlu lakukan di sini ialah okey, apabila kita sudah selesai melakukan, kita mencelupkan ranting ini ke dalam air tadi, anda juga boleh menggunakan air perigi atau telaga ataupun air sumur ya, boleh ya. Okey. Lepas tu kita sediakan serbuk perangsang akar tadi ya. Kita buka dulu. Okey. Caranya adalah kita ambil ranting, kita celupkan ke dalam air tadi, kita celupkan ke dalam serbuk perangsang akar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Dah selesai. Okey, nampak tak? Okey, pastikan semua bahagian yang kita kupas tadi terkena dengan serbuk perangsang akar seperti itu. Okey, pastikan semua bahagian yang kita kupas tadi okey terkena serbuk perangsang akar tadi. Okey, kemudian apa yang kita perlu lakukan di sinilah teman-teman, kita biarkan dulu ya serbuk perangsang akar ini benar-benar meresap pada ranting yang kita kupas tadi. Okey, sementara kita menunggu serbuk perangsang akar meresap pada ranting pokok bunga kertas tadi, apa yang kita lakukan seterusnya teman-teman ya, kita perlu menyediakan ya, kita sediakan tempat untuk kita melakukan semaian nanti. Okey, di sini kita boleh menggunakan gelas seperti ini. Okey, gelas bekas. Okey, apa yang perlu kita lakukan pada gelas ini teman-teman, kita hendaklah menebuk lubang. Nampak macam tu. Okey, kita tebuk lubang pada bahagian bawah gelas tu. Ini adalah bertujuan untuk membantu memudahkan panggilan air dan untuk mengelakkan air bertakung di dalam gelas ini. Ini boleh menyebabkan ranting yang kita semai akan menjadi busuk dan buruk, dan akhirnya ranting yang kita semai akan mati. Okey, jadi kita perlu menebuk lubang dan kita sediakan mosquito netting ataupun perakap nyamuk untuk mengelakkan tanah yang kita letak nanti keluar daripada gelas ini. Okey, itu adalah satu tips. Okey, kita letak macam tu. Nampak? Okey. Kemudian apa yang kita perlu lakukan di sini ialah teman-teman ya, kita sediakan tanah. Okey. Untuk pengetahuan teman-teman juga ya, ini adalah berdasarkan pengalaman saya juga. Untuk kita menyemai ranting daripada pokok bunga kertas, kita tidak perlu mencari tanah-tanah yang istimewa ataupun tanah-tanah khas. Kita hanya boleh kita juga boleh menggunakan tanah-tanah subur seperti tanah-tanah yang kita ambil di bawah pokok pisang ya, pokok sawit, ataupun tanah-tanah yang masih lagi belum kita proses. Boleh dikatakan tanah yang biasa, tanah yang biasa saja. Apa yang penting tanah itu dalam keadaan yang poros ya, tidak keras dan juga mudah mengalirkan air. Okey, itu adalah sifat-sifat. Mungkin juga anda memiliki tanah yang sudah digunakan untuk anda menyemai pokok-pokok lain dan tidak digunakan lagi. Boleh juga anda gunakan semula untuk menyemai ranting pokok bunga kertas ini. Di sini saya juga menggunakan tanah yang sama teman. Okey, itu. Okey, baiklah. Langkah seterusnya ya, kita akan masukkan tanah ini ke dalam gelas ini tadi ya. Kita akan masukkan ke dalam gelas ini. Okey.
Kita masukkan dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ya. Macam tu. Kita barakan sedikit. Oke, lepas tu teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita siram dulu tanah yang tadi ya dengan menggunakan air. Jangan terlalu basah ya. Ini juga teman-teman tipsnya ialah sekiranya Anda menyemai pada waktu panas, Anda boleh basahkan 100% tanah ini. Jika Anda menyemai dalam masa waktu hujan seperti sekarang, di tempat saya masih dalam waktu hujan dan memang biasalah awal tahun ya, memang agak hujan, agak lembab. Jadi saya membasahkan 50% daripada tanah ini. Okey, 50% saja daripada tanah ini. Okey. Macam tu. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya pembusukan pada ranting yang kita akan semai nanti. Okey. Dan sekiranya Anda adalah, ingat tu ya teman-teman ya, tipnya, sekiranya musim panas, lakukan siram tanah ini dengan keadaan yang basah 100%. Okey. Okey, langkah seterusnya teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah kita ambil satu benda ya. Apa-apa saja benda, yang penting Anda boleh menggunakan benda itu untuk menembak lubang di tengah ini. Okey, jadi sebelum kita menyucukkan ranting ni ke dalam tanah ini, kita buat lubang dulu macam ni. Bismillah. Okey, nampak macam tu. Mudah kan? Mudah, sangat mudah macam tu. Okey. Lepas tu kita masukkan ranting tadi ke dalam tanah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah selesai macam tu. Okey. Nampak macam tu. Okey, kemudian teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ialah untuk membantu mengekalkan ya teman-teman, mengekalkan kelembapan pada ranting pokok kertas yang kita akan semaikan ini ya. Kita semai ini teman-teman ya. Jadi kita cari satu bahan sama ada untuk ini adalah bertujuan untuk mengekalkan kelembapan ranting yang kita semai ini dan juga mengurangkan stres pada pokok yang kita semai ini. Jadi Anda boleh menggunakan kertas ataupun botol-botol ya. Ini adalah tujuan boleh dikatakan kita sebagai membungkus ataupun menyungkup. Di sini saya menggunakan botol mineral bekas seperti ini. Okey. Apa yang kita perlu lakukan pada botol ini teman-teman? Ialah kita akan potong ya. Kita akan potong botol ini ya. Kita akan potong botol ini. Di mana botol ini kita akan jadikan sebagai bahan untuk kita membungkus ranting ini nanti. Okey, kita potong dulu. Kita potong ya teman-teman ya. Caranya sangat mudah sebenarnya. Teman-teman pun boleh melakukannya. Ini sangat mudah. Okey, kita potong botol ini. Nampak macam tu. Okey. Jadi apa yang kita akan lakukan pada botol ini teman-teman? Sangat mudah ya. Oke. Jadi sekarang yang kita perlu lakukan ialah kita akan ambil botol ini, kita akan tutup pada ranting ni. Macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Macam tu. Okey, kita akan tutup. Kita tutup macam tu. Lepas tu apa yang kita perlu lakukan teman-teman ya? Kita tambahkan sedikit lagi tanah pada bahagian luar ni. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan botol ini nanti daripada bergerak ya teman ya, bergerak ataupun ialah bergeraklah, beralih ataupun terangkat daripada gelas ni. Okey, jadi kita letakkan tanah lagi kat sini. Okey, kita tambahkan tanah lagi ke tepi ni
sebagai alat penahan ya, untuk gelas ini tidak akan beralih seperti itu. Okey, tambah satu sedikit. Okey, jangan tambah terlalu penuh ya teman-teman ya. Kita tinggal sikit ruang ke atas ni. Ini adalah bertujuan untuk kita ruang kita menyiram nanti ya, kita melakukan penyiraman. Nampak macam tu. Okey. Okey, apabila kita sudah selesai melakukan langkah sampai ke setakat ini ya teman-teman, langkah seterusnya ialah kita letakkan ranting daripada pokok mangga sesama ini di tempat teduh dulu ya, tempat teduh, tetapi masih mendapat sinaran matahari, tetapi secara tidak langsung. Okey, apa yang penting di sini teman-teman, pastikan anda memastikan ranting dari pokok mangga anda semai ini ya tidak diganggu oleh haiwan peliharaan, terutamanya seperti ayam dan juga kucing. Itu adalah hewan-hewan yang biasa kita pelihara di kawasan kediaman kita. Jadi elakkan pokok semai kita ini diganggu oleh hewan-hewan seperti itu. Okey, ini adalah kerana apabila semai kita diganggu akan bergoyang dan ini akan melambatkan pertumbuhannya, mungkin juga menyebabkan semai kita menjadi gagal. Okey, dan langkah selanjutnya kita apa yang anda perlu lakukan di sini, pastikan media tanam ini dalam keadaan serta lembab ya. Caranya ialah anda boleh memeriksa ya tanah ini dalam keadaan dengan cara mencukil menggunakan kayu bahagian luar ini. Okey, dan selepas hari pertama penyemaian ini teman-teman, okey, jangan siram dulu sampai setelah seminggu. Okey, barulah anda boleh menyiram. Sebelum itu apa yang anda lakukan adalah semak dulu. Sekiranya media tanam ini dalam keadaan masih lembab, tak perlu siram. Semua kering, sampai kering perlu siram, tidak perlu terlalu banyak. Mungkin anda boleh melakukan penyiraman lebih kurang setengah gelas seperti ini. Okey, setengah gelas, tak perlu banyak sangat sebab dia masih belum tumbuh dan dia masih lagi dalam keadaan yang lembab dan ia tidak memerlukan air terlalu banyak. Yang penting dia dalam keadaan yang lembab. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, iaitu langkah pertama untuk kita menyemai pokok mangga kertas untuk kita jadikan sebagai lahan bonsai. Baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada ini manfaat untuk anda ya, silakan anda like, share, subscribe. Okey, kerana anda dapat membantu perkembangan channel Nazar Abdullah ini. Okey, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silakan subscribe ya, kerana dengan subscribe anda dapat membantu dan memberi semangat untuk saya terus berkongsi dan berkongsi dan sekarang itu sangat mudah. Okey, baiklah teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, mari kita sama-sama bersalawat kepada kasih kita Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita mendapat sabanya dari dunia sampai rajum. Kita sama-sama bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai ini dulu. Salam satu bis, salam. Assalamualaikum. Bye bye.